Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu sekali lagi dalam episod kali ini untuk saya menyambung kembali perkongsian saya kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang satu tajuk di bawah ulumul Quran, iaitu Makki dan Madani. Seperti mana episod yang lalu, saya telah berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan definisi umum apa itu Makki dan Madani. Dan saya juga telah berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan di sana berlakunya perbezaan, berlakunya khilaf di kalangan para ulama dalam menentukan apakah definisi yang terbaik untuk Makki dan Madani. Dan hasil daripada perbezaan ini, maka terhasillah tiga pandangan daripada para ulama. Yang pertama, pada minggu lepas saya telah berkongsikan pandangan jumhur, iaitu pandangan majoriti, di mana mereka sepakat untuk memberikan definisi Makki dan Madani ini mengikut sudut masa. Dan insya-Allah untuk episod kali ini saya akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dua lagi pandangan yang terhasil daripada perbezaan para ulama, iaitu yang pertama, pandangan ulama yang memberikan definisi Makki dan Madani ini mengikut sudut tempat, di mana para ulama yang memilih untuk memberikan definisi Makki dan Madani mengikut sudut tempat ini, mereka mendefinisikan Makki itu merujuk kepada mana-mana ayat ataupun mana-mana surah yang diturunkan kepada Nabi SAW ketika mana Rasulullah SAW berada di kota Mekah ataupun kawasan di sekitar kota Mekah, sebagai contoh di Arafah, Mina dan Hudaybiyah. Maka mana-mana ayat, tak kiralah diturunkan sebelum hijrah ataupun selepas hijrah, asalkan ianya diturunkan di kota Mekah ataupun kawasan di sekitar kota Mekah, maka ulama yang memilih pandangan ini mengatakan ianya dikategorikan sebagai ayat Makki. Begitu juga merujuk kepada Madani. Madani ini mereka mengatakan bahawa mana-mana ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika mana Rasulullah SAW ketika itu berada di kota Madinah ataupun di kawasan sekitar kota Madinah, sebagai contoh di Bandar Quba ataupun di Uhud. Maka mana-mana ayat Quran yang diturun pada kawasan ini maka dikategorikan sebagai ayat Madani. Dan pandangan ini dikatakan adalah pandangan yang kurang jami' dan mani'. Apa itu pandangan yang kurang jami' dan mani'? Pandangan kurang jami' dan mani' ini adalah pandangan yang kurang meliputi ataupun kurang menyeluruh. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana di sana terdapat beberapa ayat dari beberapa surah yang diturunkan di mana Rasulullah bukanlah berada di kota Mekah ataupun bukanlah berada di kota Madinah, dan ada juga ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di Mekah, tetapi disepakati oleh para ulama bahawa ayat tersebut tergolong di bawah golongan ayat Madani. Sebagai contoh, ayat dalam ayat ketiga surah Al-Maidah, di mana ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika mana peristiwa Hajjatul Wada', iaitu haji terakhir, haji perpisahan Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat berada di padang Arafah. Dan kita maklum bahawa Arafah ini adalah satu kawasan yang berada di tanah haram. Tetapi sepakat para ulama mengatakan ianya bukanlah ayat Makki, tetapi ianya adalah ayat Madani. Kerana majoriti ulama tadi memilih pandangan yang pertama, dia mengatakan bahawa Madani ini merujuk kepada mana-mana ayat yang diturunkan kepada Rasulullah ketika selepas daripada peristiwa hijrah. Maka ketika peristiwa Hajjatul Wada' ini adalah peristiwa yang berlaku selepas daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Maka sebab itu pandangan ini dikatakan kurang jami' dan kurang mani'. Dan ada juga ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika mana Rasulullah berada bukan di kota Mekah dan juga bukan daripada kota Madinah. Sebagai contoh, ketika Rasulullah bermusafir dengan para sahabat ke Tabuk, dan turunlah ayat ke-42 surah At-Taubah. Jadi kalau ikut daripada skop ataupun pandangan ulama yang mengatakan Makki dan Madani ini perlu mengikut pada sudut tempat, bagaimana pula dengan ayat yang turun di Tabuk? Adakah kita nak letak di bawah Makki ataupun di Madani? Jadi disebabkan itu juga pandangan yang kedua ini dikatakan kurang jami' dan kurang mani', iaitu kurang meliputi dan kurang menyeluruh. Seterusnya, pandangan yang ketiga, di mana ada ulama yang memberikan definisi Makki dan Madani itu mengikut sudut tumpuan penurunan. Apa maksud sudut tumpuan penurunan? Mereka mengatakan bahawa mana-mana ayat ataupun surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang mana surah ini ataupun ayat ini
ditujukan ataupun dikhususkan kepada khatib ataupun penduduk di kota Mekah, tak kiralah sebelum atau selepas hijrah, maka ianya dikira sebagai ayat Makki. Begitu juga apabila nak memberikan definisi bagi Madani, mana-mana ayat yang bertujuan untuk khusus kepada, yang berkhususkan kepada penduduk Madinah, maka ianya dikira di bawah kumpulan ayat Madani. Dan pandangan ketiga ini juga, dan ulama mengatakan bahawa bila mereka nak mendefinisikan mengikut tumpuan penurunan ini, mereka memberikan dua ciri-ciri khusus bagi ayat Makki dan Madani mengikut kepada permulaan ayat tersebut. Dan pandangan ini juga dikatakan pandangan yang kurang jami' dan mani'. Kerana apa? Kerana insya-Allah saya akan kongsikan pada episod akan datang. Saya akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa itu ciri-ciri khusus yang telah disepakati oleh para ulama, yang telah digariskan para ulama dalam menentukan ayat Makki dan juga ayat Madani. Dan setakat itu sahaja perkongsian saya untuk episod kali ini, dan insya-Allah adalah sedikit manfaat yang boleh kita perolehi bersama. Dan saya mohon maaf sekiranya ada berlaku kesalahan dan ada kehilafan sepanjang saya memberikan perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.